Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita sambung. Masih lagi di bawah tajuk Cathode Ray Oscilloscope. Sebelum ni kita belajar tentang cathode ray, iaitu sinar cathode. Macam mana dia dihasilkan dan bagaimana terbentuk pada skrin. Jadi konsep tersebut diaplikasikan oleh osiloskop, mesin osiloskop ni. Kalau kita tengok osiloskop ni, dia ada skrin, dia ada banyak button-button ini. So yang penting button apa nak kena tengok. Jadi saya akan ceritakan secara ringkas. Okay, first kita kena tahu dulu apa benda cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope ni how a CRO looks like. Okay, antara fungsi dia tolong ingat. Okay, yang pertama measure potential difference, mengukur beza keupayaan. Okay, yang kedua display waveform, dia boleh memaparkan bentuk gelombang, dan yang ketiga measure short time interval, mengira ataupun menghitung sela masa yang kecil ataupun pendek, masa yang pendek. Okey. Dari tiga kegunaan CRO ni kita boleh simplify. Sebenarnya CRO ni apa benda? Okey. Bahasa mudah CRO ni ialah voltmeter. Voltmeter. Okey. Kenapa voltmeter? Tengoklah dia punya kegunaan yang pertama, measure potential difference. Alat apa yang measure potential difference? Voltmeter lah, membaca volt. Cuma CRO ni dia special, lebih special daripada voltmeter yang biasa. Voltmeter yang biasa jarum Okey, boleh tahulah berapa volt, 5 6 volt. Tetapi CRO dia boleh tahu berapa volt, dia boleh tahu arus yang mengalir tu arus terus ataupun arus ulang-alik, dan dia boleh kira masa. Masa contoh macam mana? Frekuensi dia boleh tengok, tak ada masalah, right? Jadi itu bahasa mudah kita ialah voltmeter CRO ni. Okey, yang ni ialah benda yang kita nak kena belajar dekat tajuk CRO. Okey, yang pertama kita kena maksud volt per division, time per division, apa benda tu. Yang kedua ialah membaca nilai voltan. Kita nak baca dekat CRO tu berapa volt, masa tu ialah tempoh lah, termasuk frekuensi. Kalau ingat lagi tajuk gelombang, macam mana tempoh nak tukar kepada frekuensi. Okey, seterusnya mengenal pasti graf apabila switch dasar masa dibuka atau tutup, nanti kita tengok, dan menghitung voltan PMKD ataupun RMS. Okey, 4 benda ni yang kita nak tengok dalam tajuk ini. Okey, diperkenalkan. Kalau tak nampak lah. Okey, inilah muka CRO. CRO ada banyak jenis. Ini yang jenis lama lah, 10 tahun dulu. Okey, yang penting nampak ada dots kat sini. Ini ialah pancaran cahaya dari cathode ray. Dan kita tengok, nampak ni? Ni. Dia ada 2 button yang penting. 2 button yang penting ini, yang pertama ialah volt per division. Kalau tengok volt per division. Satu lagi ialah time per division. Okey, 2 benda ni kita boleh pusing untuk setting. Okey. Kita tengok contoh macam mana nak baca. Apa benda volt per division, apa benda time per division. Contoh kita patah balik kejap. Jadi kita boleh pusing. Ni tunjuk baru 1. Ni tunjuk berapa dan sebagainya. Okey. Setting ini ialah setting kita. Contoh kita tengok soalan. Terus tengok soalan, senang nak faham. Okey, find the reading of voltage shown by CRO. Okey, dekat CRO dia punya paparan cuma ada graf gelombang ni saja. Ni. Okey. Dan dekat tepi tu apa? Dekat tepi sini. Dekat tepi sini ialah setting yang kita pusing tadi. Volt per division dengan time per division. Okey, bahasa mudah yang kita nak mudah faham. Apa maksud volt per division? Okey. Volt per division. Okey, dalam kes ni kita pusingkan kita punya volt per division kepada 4 volt per division, dan untuk masa kita pusing kepada 2 microsaat per division. Okey, tolong faham betul-betul. Per division itu kalau bahasa mudahnya ialah sekotak. Jadi kalau dekat sini saya tunjuk 4 volt sekotak. 2 microsaat sekotak. Ataupun ada buku lain dia tulis 4 volt per cm. Kenapa per cm? Sebab satu kotak ni 1 cm. Okey. Jadi 4 volt sekotak ini bermaksud satu kotak ialah 4 volt. Jadi macam mana kita nak baca berapa volt dekat sini? First, kita kena tahu dulu. Ni, paksi Y. Paksi Y ni dia tunjuk apa? Dia tunjuk bacaan volt. Manakala paksi X kita akan tengok sekejap lagi. Okey, tinggi dia ialah 12 volt. Mana tahu 12 volt? Tengok sini. Tadi kita kata tadi satu kotak 4 volt. Kalau tengok setting kat ujung sana tu. Satu kotak sini ialah 4 volt. Jadi kalau dah tinggi dia macam tu amplitude. Macam kita baca amplitude. So 3 kotak. 3 kotak, 3 darab 4. Itu dapat kita 12 volt. Okey. Voltan kita tengok paksi Y. Kalau nak tengok tempoh. Okey, kita tengok paksi X. So voltan lawan dengan masa. Jadi kita punya setting ialah 2 microsaat sekotak.
Apa maksud 2 mikrosaat sekotak? Okey, ingat lagi tak tajuk gelombang? Macam mana nak cari tempoh? Tempoh ialah panjang satu gelombang lah, tapi dalam bentuk masa. Masa bagi satu gelombang. Kalau kita tengok satu gelombang ini naik, turun, sampailah ke sini. Ini ialah satu gelombang. Tapi nak mudah, kita ambil dari puncak ke puncak. Nampak? Ambil puncak ke puncak. Okey, dari puncak ke puncak berapa kotak? 1, 2, 3, 4 kotak. Jadi dari puncak ke puncak ada 4 kotak. Okey, nampak ni, faham? Puncak ke puncak ada 4 kotak. Jadi satu kotak 2 mikrosaat. Jadi of course lah, tempoh berapa? 8 mikrosaat. Okey, setakat tu. Tiba-tiba kalau dia minta berapa frekuensi, boleh cari tak? Kalau ingat lagi tajuk gelombang, frekuensi F sama dengan 1/T. 1/8 mikro. Jangan lupa mikro. Okey. Alright, so kita nak belajar membaca, sangat senang. Kalau voltan tengok tinggi, kalau masa tengok puncak ke puncak. Okey, saya laju untuk kita tengok beberapa contoh yang lain. Okey, tengok sini. Dengan dia punya skala ataupun dia punya setting kita sekarang ni 5 volt per division, 5 volt sekotak, 10 mikrosaat sekotak. Jadi kalau kita tengok, okey, berapa volt? Okey, tengok dulu, dah. Okey, tinggi dia 2 kotak, maknanya 10 volt. Tengok sekali pun dah tahu dah, 10 volt. Jadi berapa kotak untuk masa? Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4. 4 kotak bagi satu panjang gelombang. Ataupun tengok puncak ke puncak boleh. Puncak ke puncak. Okey. Jadi ada 4 kotak. Ada 4 kotak bermaksud 40 mikrosaat. Jarak ataupun masa daripada satu puncak ke satu puncak. Darab sahaja. Okey. Tengok sini pula. Ni. Berapa kotak ni? Macam mana nak tahu berapa kotak? Sangat simple. Ni. Ini ialah tengah-tengah ni. Ni tengah-tengah. Tolong tengok betul-betul. Ni tengah-tengah. Kalau tengah-tengah berapa kotak ke atas? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak setengah. 3 kotak setengah. 1 kotak ialah 2 volt. Jadi 3 kotak setengah 7 volt. Nampak? 7 volt. Okey, masa 0.05 saat ada berapa kotak ni? 1 2 3 4. 4 kotak juga. So 4 kotak kali dengan 0.05 dapat 0.2 saat. Okey. Ini contoh berapa volt? 2 kotak, 1, 2. 20 volt. Okey. Masa 2 kotak juga. 0.01 saat itu 1 kotak. Jadi 0.02 saat. Jadi kalau kita nak cari frekuensi, sama juga. 1/0.02 masa masa panjang sini. 1/0.02 dapatlah 50 Hz. Okey, ini contoh lain. Kalau nak, kita ambil voltan je lah, saya nak baca. Okey, volt. Ada berapa kotak ni? 1, 2, 3. 3 kotak. Jadi, 15 volt. Nampak? Jadi, 1 kotak 1 volt. So, 1 kotak 1 volt. 1, 2. 2 volt. Yang ni, yang ni yang 3,5 tadi tu. 3,5 kotak jadi 14 volt. Okey. Ni apa ni? 1, 2. 2 kotak. 1 volt. Alright. So, itu tadi. Maksud volt per division dengan time per division, settle. Yang kedua, membaca nilai voltan dan masa termasuk frekuensi. Okey, dah pandai baca voltan, dah pandai baca masa, boleh cari frekuensi. 1/T sahaja. Dalam Hz. Okey. Mengenal pasti graf apabila switch dasar masa dibuka atau ditutup. Apa benda ni? Alright. Ni contoh. Bila kita on, kita akan dapat satu line. Okey. Satu line ni apa? Satu line ini bermaksud 0 volt. Kenapa 0 volt? Sebab dia duduk kat sini, kosong. Tidak ada nilai voltan. Macam mana dikatakan switch dasar masa tu ditutup? Okey, sangat simple. Kita ambil ni, kita compress. Maknanya dasar masa ni time panjang. Time base tu kita off. Maknanya kita tak nak tengok masa. Kita cuma nak tengok voltan sahaja. Itu maksudnya time base off. Okey, sebab saya dah bersebut tadi, CRO ni ialah voltmeter. Kadang-kadang kita tak nak tengok dia punya tempoh. Kita cuma nak tengok berapa volt sahaja. Jadi kita offkan kita punya time base. Dalam kes ini, dia panjang Okey, maknanya 0 volt. Tak ada nilai, 0 volt sepanjang masa. Jadi kita ambil, kita compress. So, inilah rupa dia bila kita compress. Dapat satu titik. Sebab satu titik di tengah-tengah tu. Okey, seterusnya. Ini, kalau ada naik daripada 0, zap naik atas. Ini adalah beberapa volt ni. Okey, jadi kalau kita time base off, dia akan jadi titik belah atas. Okey, setakat tu. Ini time base off. Manakala arus ulang alik, ni, macam mana rupa dia kalau kita time base off? Sama juga macam tadi. Ambil dan compress.
Okey, kalau kita compare jadi macam mana? Ni. Kita dapat naik atas sampai bawah straight. Jadi ni berapa volt? Kita boleh kira. Jangan kira daripada bawah 1, 2, 3, 4. Kalau kira 4 kotak 1, 2, 3, 4 kena bahagi 2. Sebab kita dah belajar sebelum ni kita kira dari tengah. Nampak? So sebenarnya daripada tengah ke atas sahaja ataupun daripada tengah ke bawah. Jadi kita ambil 4 kotak bahagi 2 untuk kira dia punya volt. Simple sahaja. Nampak? Okey, ini contoh video. Sekejap tutup sound dulu. Okey. Alright, bila kita on. Saya duduk tepi sikit. Okey, bila kita on, nampak? Cahaya makin terang, makin terang, makin terang. Kenapa? Sebab elektron. Panas, makin panas, lagi banyak elektron. Okey. Itu apa yang saya adjust ialah deflecting system. Sistem pemesongan. Naik turun dan kanan kiri. Nampak? Bagi the center betul-betul. Okey, bermaksud kosong, tidak ada voltan ataupun tidak ada input apa-apa. Okey, yang ni time base saya on. Bila time base saya on, dia panjang, nampak? Time base on. Okey. Okey, sekarang ni saya cuba masukkan input. Okey, nampak? Saya dapat input. Okey, contoh nampak? Ini bila saya adjust. Saya adjust volt per division. Okey, nampak? Bila kita adjust, dia akan makin besar, makin kecil. Ikutlah. Ikut kesesuaian. Sama juga time per division, dia akan ubah bahagian masa. Okey, makin rapat, makin rapat, makin rapat dan sebagainya. Okey, supaya kita mudah nak baca. Okay. Yang penting, bila time base switch off, tup, dapat satu line. Nampak? Ni yang kata tadi. Time base switch off. Tup, time base switch on. Alright. So, itulah yang nak tunjuk tadi. Okay, next. Okay, kita dah kenal pasti apabila switch dasar masa dibuka atau ditutup, dah tera So, simple sahaja. Nak imagine panjang dengan kompres sahaja. Dan yang terakhir ni, menghitung voltan PMKD ataupun RMS. Okey, PMKD ialah punca min kuasa 2. Dalam bahasa Inggeris, RMS lah root mean square. Okey, apa benda tu? Mari kita tengok masuk. Okey, contoh. Saya suka bagi analogi yang simple macam ni lah. Saya ada laptop. Laptop saya memerlukan 5 volt. Baru dia hidup, baru dia boleh on dengan cantik. Kalau kurang, dia tak boleh on ataupun dia tak dapat on dengan baik. Okey. Jadi saya ada dua option. Sama ada saya masukkan arus terus. Mana tahu arus terus? Ni nampak dia punya signal terus straight. Arus terus 5 volt ataupun kita nak masukkan arus ulang alik yang puncak dia 5 volt. Okey, antara dua ni yang mana bagus ataupun yang mana boleh menghidupkan saya punya laptop 5 volt yang memerlukan 5 volt ini dengan baik? Sama ada arus terus 5 volt ataupun direct voltage ataupun alternating voltage 5 volt. Okey, cerita dia macam ni. Kalau kita masukkan 5 volt direct current ataupun direct voltage 5 volt, kita akan dapat on. Cantik. Sebab apa? Sebab bekalan arus terus, dia membekalkan 5 volt sepanjang masa maintain. Okey. Manakala, okay, ni contoh penuh 5 volt dia supply kepada laptop saya. Manakala kalau arus ulang alik, kalau kita bekalkan, okey, puncak dia paling tinggi dia 5 volt. Dia tak dapat hidup dengan cantik. Sebab apa? Yang pertama kita kena faham, laptop saya perlukan 5 volt. Manakala voltan ulang alik ni dia naik turun. Dia sekejap-sekejap je 5 volt. Sini, lepas tu bawah ni sekejap-sekejap je 5 volt. Okey, kalau kita tengok, nampak? Banyaknya bukan dekat 5 volt, banyaknya dekat value yang lain. Tu dekat mana value yang banyak tu? Sebab 5 volt tu sekejap-sekejap sikit sahaja. Okey, jadi arus ulang alik kita perkenalkan PMKD, punca min kuasa 2 ataupun RMS, root mean square, untuk mencari sebenarnya voltan kita berapa untuk arus ulang alik ni. Jadi, contoh, dengan voltan puncak 5 volt, berapa sebenarnya voltan PMKD ataupun RMS? Jadi, kita boleh kira kat sini. Ni formula dia, sangat simple. Kalau nak cari voltan RMS ataupun root mean square, sebenarnya bahasa mudah dia purata lah, purata. Okey, voltan puncak yang 5 volt tadi tu bahagi dengan punca kuasa 2.
Okey, dalam kes ni 5 volt bahagi punca kuasa 2, sebenarnya berapa volt ni? Sebenarnya 3.54 volt sahaja dia punya output. Tak cukup untuk menghidupkan saya punya laptop yang 5 volt. Sebenarnya arus ulang-alik ataupun voltan ulang-alik dia naik turun tu kita pentingkan bukan puncak. Okey, bukan puncak tu yang penting. Ni contoh dalam kes ni 5 volt. Kita bukan nak tengok 5 volt ni. Kita nak tengok yang bawah sana tu, 3.54. Itu sebenarnya output dia. Okey, yang ini cuma puncak sahaja. Okey, dan dia sekejap-sekejap je 5 volt. Bukannya sentiasa 5 volt. Sebab tu kita kena cari dia punya PMKD ataupun RMS. So RMS ni hanya ada pada arus ulang-alik sahaja. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4 selesai. Okey, jadi itu sahaja subtopik kita yang pertama tentang CRO, Cathode Ray Oscilloscope. Dia bermula dengan cathode ray dan kita habiskan macam mana cara nak menggunakan CRO. Okey, so ini contoh soalan kebat. Macam mana soalan kebat tu? Tengok sini betul-betul. Okey, dekat bawah ni ialah setting volt per division dengan time per division. Ni, kita boleh pusing dan inilah gelombang yang dihasilkan dekat paparan CRO tersebut. Jadi kalau kita tengok setting saya 2 volt per division. Agak-agak saya punya volt berapa? Kalau tengok graf ni. Okey, graf saya tinggi dia 1 kotak. Jadi saya punya input ialah 2 volt. Betul tak? Okey, 2 volt sekotak, 1 kotak je. So maknanya tinggi dia 2 volt lah. Okey. Sekarang ni apa yang kebatnya? Kalau saya pusing pergi ke 1 volt per division. Bila saya pusing ke 1 volt per division, agak-agak saya punya graf ini makin tinggi atau makin rendah. Okey. Input saya 2 volt Input saya 2 volt. Cuma saya tukar dia punya skala sahaja. Tukar dia punya volt per division. Okey. Sepatutnya dia akan dapat makin besar. Buktinya apa? Okey, dekat skala saya 1 volt per division bermaksud 1 kotak 1 volt. Saya punya input 2 volt. Jadi seharusnya graf saya ialah 2 kotak. Nampak? Berapa volt ni kalau kita baca? 2 volt. Sebab skala kita 1 volt. Maknanya kalau skala tu besar, contoh patah balik tadi, kalau skala tu besar, kita akan dapat graf kita kecil. Kalau skala kita kecil, kita akan dapat graf kita besar. Okey. Jadi kalau saya bawa ke 0.5, agak-agak makin besar ke makin kecil? Sepatutnya dia akan makin besar lagi. Okey, macam mana? Cuba tengok. Wup, nampak? 0.5 volt sekotak. Macam mana dapat 2 volt? Kena ada 4 kotak. Cuba tengok. 1, 2, 3, 4. Nampak? 1, 2, 3, 4. Okey, inilah dia kalau kita ubah dia punya volt per division. So, voltan yang akan naik turun. Masa tak tukar masa tak tukar tu. Tetap 2 kotak. Okey, tetap 2 kotak. Nampak? Nampak? Tetap 2 kotak. Dia cuma ubah voltan. Okey, next. Kita kecilkan balik. Apa jadi kalau kita tukar? Tu, time per division. So, time per division kalau kita tukar, contoh saya bawa. Nampak? Bila saya punya voltan tu bila saya punya masa, saya besarkan skala masa, saya punya time akan makin kecil. Ataupun sebaliknya. Nampak? Saya kecilkan dia punya time per division, skala saya akan jadi, graf saya akan jadi besar. Kalau saya kecilkan lagi, 2 jadi 1, makin besar. Nampak? Gitulah dia. Okey. So, itu sahaja penerangan tentang CRO daripada awal sampai habis. Sekian, terima kasih.